Tajuk utama 18 Julai, senarai pemegang AP didedah untuk tatapan umum. Perkampungan Ayah Pin diserang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, antara yang dimuatkan dalam buletin utama malam ini, banjir kilat terburuk di Teliput Sabah, 3 maut. Jadi apabila itu KKIP dibangunkan, ditimbus semua itu tanah, parit-parit pun menjadi kecil. Jadi ada juga ini parit ni saya rasa dia punya maintenance pun tidak seberapa baik. Dan kisah kerajaan langit Ayah Pin diceroboh dan dibakar sekumpulan 30 lelaki. Beberapa replika gergasi termasuk kenderaan Ayah Pin rosak. 4 individu tertera sebagai pemegang terbesar permit import kenderaan atau AP berdasarkan senarai yang diedar untuk hebahan umum oleh Pejabat Perdana Menteri lewat petang tadi. Mereka ialah Tan Sri Nasimuddin SM Amin, Datuk Syed Azman Syed Ibrahim, Datuk Muhammad Hanif Abdul Aziz dan Datuk Azuddin Ahmad. Mereka berempat mempunyai lebih 25,000 AP. Pegangan mereka adalah antara lebih 67,000 AP yang dikeluarkan sejak tahun 1970. Menurut kenyataan ini yang difaks ke pejabat media, ada 2 jenis AP. AP terbuka membenarkan pemegang untuk mengimport kereta baru dan terpakai. Pengeluarannya bagaimanapun dihentikan pada tahun 1988, manakala AP franchise pula dikeluarkan kepada syarikat yang memeterai perjanjian agensi eksklusif secara langsung dengan pengeluar kereta luar negara. Menurut kenyataan ini, lagi kandungan profil syarikat adalah berdasarkan maklum balas ketika permohonan dibuat kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Senarai sebahagian besar pemegang itu akan kami siarkan seketika nanti. Sementara itu, ketika berucap di satu majlis di Ibu Negara, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri menegaskan pengeluaran AP tidak pernah melebihi jumlah siling yang ditetapkan. Malahan, menurut Datuk Seri Rafidah Aziz, bilangan kelulusan AP akan berkurangan sekiranya syarikat-syarikat pengimport gagal menepati peratusan jualan yang ditetapkan. Every year, the number of APs that are issued to bring in foreign cars is limited to a ceiling of 10% of the total domestic production of the previous year. And in order to denote progressive opening of the market, we increase it by 10% annually. Had siling 10% itu jelas beliau bagi memastikan kereta nasional tidak terjejas. Jelas beliau saban tahun dapat dilihat bilangan kereta yang diimport lebih rendah daripada had 10% jumlah pengeluaran kenderaan tempatan. Beliau memberi contoh tahun lalu daripada kelulusan AP sebanyak 51,713 unit, jumlah import sebenar kurang 46,000. Much has been said about the abuse of APs by some of these AP holders. Some of these, let me enumerate here. 1, some of them actually do business in APs. They don't sell cars, they sell APs. We know that. They also sell APs to non-Bumiputras. And thirdly, some of them bring in new cars but declare to the customs as recon cars or second-hand cars and thereby paying much lesser duty than should be. Tambah beliau, bagi mereka yang menyalahgunakan AP dan terbukti berbuat demikian, kementeriannya tidak teragak-agak membatalkan AP mereka. Datuk Seri Rafidah juga menjelaskan kaedah pemberian AP tidak diberi sewenang-wenangnya. AP hanya akan diberi setelah mana-mana pengimport tunggal tempatan dilantik secara sah oleh syarikat pemegang franchise. When they have been appointed, then they come to meeting and they say, we have been appointed, there's an agreement between us, we need to bring in so many thousand of cars, we'd like the APs. We then not necessarily give them all that they want, we want to see how they perform first.
Terdahulu ketika ditemui wakil media di satu majlis lain, Datuk Seri Rafidah berkata beliau tidak menjangkakan maklum balas daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad susulan surat penjelasan beliau berhubung industri otomotif negara. Datuk Seri Rafidah juga menegaskan segala isu yang menjadi kemusykilan Tun Dr. Mahathir telah pun dijelaskan dalam surat berkenaan. Dengan itu, beliau menganggap semuanya selesai. Isi kandungan surat Datuk Seri Rafidah kepada Tun Dr. Mahathir menjadi tanda tanya banyak pihak sejak seminggu lalu. Apatah lagi Datuk Seri Rafidah sendiri tidak dapat dihubungi kerana bercuti ke luar negara sejurus menyerahkan surat itu 8 Julai lalu. Dan kehadiran beliau di majlis perasmian program Suai Kenal untuk pegawai-pegawai agensi promosi pelaburan pagi tadi menjadi tumpuan media. Macam mana cuti? Bagus. Baru balik malam tadi. Ditanya mengenai kandungan surat itu, kata beliau ia merangkumi semua isu yang dipersoalkan Tun sebelum ini beserta 10 lampiran. Sebenarnya saya terang di sini oleh kerana Tun telah menyatakan beberapa perkara dalam media mengenai peranan saya dan juga kementerian dalam beberapa perkara, maka saya telah menerangkan kepada Kabinet keadaan sebenarnya, kerana ada yang disebut oleh Tun itu tidak benar ataupun tidak tepat. Mungkin Tun terlupa agaknya. Maka kerana penjelasan saya itu, maka Kabinet telah minta saya menulis kepada Tun menjelaskan apa keadaan sebenar. Antara yang diserahkan kepada Tun termasuk senarai pemegang permit import, AP dan penjelasan berhubung isu yang melibatkan Nazar. Saya menerang pada Tun, misalnya kalau yang dikata itu tak betul, maka mengapa tak betul? Kerana ada bukti Kabinet Minutes misalnya. Surat saya itu panjang lebar mengenai AP, mengenai AFTA, mengenai 40% local content. Semua yang disebut oleh Tun itulah. Perkampungan Ayah Pin di Hulu Besar Terengganu diserbu sekumpulan lelaki pagi tadi. Beberapa replika gergasi dan kenderaan dibakar, kira-kira 30 orang yang membawa bom petrol. Ayah Pin kini dipercayai melarikan diri. Antara yang musnah dalam kejadian ini ialah kenderaan pacuan 4 roda dipercayai milik Ayah Pin atau Arifin Mohamad. Cermin beberapa kereta milik pengikut Ayah Pin juga dipecahkan. Pintu Dewan Perhimpunan terbakar. Replika yang menjadi kebanggaan perkampungan ini juga rosak. Penjaga di perkampungan ini, Muda Abdullah atau Pak Ku, berkata kejadian berlaku kira-kira jam 4 pagi ketika semua penghuni tidur. Dipercayai kira-kira 150 pengikut Ayah Pin tinggal di perkampungan yang dibangunkan dengan perbelanjaan RM1,000,000. Beliau kemudian ditanya mengenai Ayah Pin. Kenapa dia orang buat begitu? Ayah Pin, dia kejut semalam tak tengok muka lagi. Itu susah. Tak tahu dia ke mana? Tak tahu pergi ke mana. Dia selalu apa kali dia tubik je. Dia tubik buat ni. Dia malam kan tak tahu. Anak bini dia pun tak tahu. Ini pula komen Ketua Polis Negara mengenai kejadian itu. Tan Sri Bakri Omar ditemui pemberita di Batu Uban, Pulau Pinang. Yang saya tahu tadi ada kebakaran berlaku di kawasan itu. Dan pihak polis daripada IPD Besut telah pergi menyiasatlah. Dan seterusnya saya belum dimaklumkanlah sebab saya pun tak cek saya punya handphone lagi. Tapi memang ada kebakaran pukul 5 pagi tadi. Dipercayai berpunca daripada tayar kereta di kawasan perkampungan yang dimaksudkan. Tan Sri Bakri berkata setakat ini beliau belum lagi menerima laporan lanjut sama ada kejadian ini berpunca daripada dakwaan beberapa lelaki dikatakan bertindak melakukan rusuhan di perkampungan ini. Polis katanya masih menyiasat. Dalam sidang media itu, Tan Sri Bakri turut menyatakan pendirian polis berhubung kes Ayah Pin yang pernah diserbu pihak berkuasa agama lebih 2 minggu lalu. Tapi kalau betul ada arahan, yang kita akan kaji, ada permintaan, kita akan kaji lah. Kalau betul JAKIM atau mana-mana jabatan kerajaan lain memerlukan kerjasama dan bantuan polis, dan kita akan beri bantuan dan kerjasama kepada pihak yang meminta. Ini telah pun kita laksanakan sebelum ini masa operasi pertama kali untuk menangkap beberapa orang di perkampungan itu pun pihak polis telah beri bantuan. 3 maut dalam kejadian banjir kilat sedalam 2 meter yang melanda penempatan di sekitar Pekan Menggatal dan Telipuk, Sabah. Banjir yang membawa lumpur itu turut menenggelamkan jalan Kota Kinabalu, Tuaran sehingga menyebabkan ratusan kenderaan terkandas serta rosak.
Ini kejadian banjir terburuk melanda kawasan berkenaan tahun ini. Menurut penduduk, air mula melimpah naik mulai 8 malam semalam, ekoran hujan lebat bermula 1.30 petang. Penduduk terpaksa menyelamatkan diri ke kawasan tanah tinggi sehinggalah air mulai surut mulai awal pagi tadi. Antara terjejas teruk, Pekan Telipuk apabila paras air sungai Telipuk naik melebihi 2 meter. Hampir semua premis perniagaan termasuk sebuah stesen minyak, 2 sekolah, rumah ibadat serta kemudahan lain ditenggelami air. Sehingga lewat petang tadi, polis mengesahkan 3 penduduk maut akibat banjir. Mangsa dikenali T. Switek 50 tahun, Ajemidah Juman 14 tahun dan Golbertus Thomas 28 tahun. T dan Ajemidah dipercayai dihanyutkan arus deras ketika menyeberangi jambatan Sungai Telipuk. Manakala Golbertus dihanyutkan banjir ketika berjalan kaki berhampiran Kampung Rampayan, Menggatal. Mayat T dan Ajemidah masing-masing ditemui 7.30 pagi dan 11 pagi tadi di Sungai Telipuk. Manakala mayat Golbertus ditemui di kawasan Paya di kilometer 10 Jalan Tuaran Bypass 3 petang tadi. Pada masa sama, puluhan kenderaan yang dalam perjalanan dari arah Kota Kinabalu ke Tuaran tersadai di sepanjang jalan berhampiran Pekan Menggatal dan Telipuk. Ketua Menteri Datuk Musa Aman yang melawat tempat kejadian mengarahkan langkah serta-merta membaik pulih kemudahan awam yang rosak. Mengatakan memang banyak jambatan jalan raya yang rosak. Jadi kerajaan akan mengambil tindakan serta-merta, iaitu membaik pulih dan bina jalan raya dan jambatan-jambatan yang mana hanyut, yang mana rosak akibat banjir kilat ini. Mangsa banjir menyalahkan sistem perparitan yang tidak sempurna serta pelbagai projek pembangunan yang dijalankan di sepanjang jalan Kota Kinabalu Tuaran sebagai punca banjir kilat. Penduduk mendakwa faktor itu menyebabkan mereka sudah sekian lama menjadi mangsa banjir kilat setiap kali hujan. Antara projek pembangunan yang dilaksanakan di sekitar Menggatal dan Telipuk termasuk Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP serta pelbagai projek perumahan dan komersial. Penduduk mendakwa tanah yang ditimbus untuk projek berkenaan menjejaskan sistem perparitan. Ada satu kawasan di depan situ sana itu ditimbus lagi. Di sana timbus, air meningkat sampai di sini, di depan rumah kami. Tapi apabila ada lagi yang menimbus di sebelah kiri kami, dan air naik sampai sini, jika ukuran daripada jarak yang rendah ada 6 kaki. Lama sudah 12 tahun. Saya pergi jumpa JKR bilang akan buat. Pergi jumpa JPS kata akan buat. Tapi sampai sekarang apa pun tak buat. Jadi dah beli rumah ni, rumah dah beli. Jadi kalau mau pindah teruklah. Datuk Musa ketika diajukan masalah itu berkata beliau telah mengarahkan pihak berwajib termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran menyediakan laporan lengkap sistem perparitan di kawasan ini bagi membolehkan tindakan diambil. Menyusul seketika nanti, masa depan dan hala tuju pemuda UMNO. Dan esok Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak akan merasmikan persidangan pemuda, wanita dan puteri UMNO. Bagi pemuda tentunya persidangan kali ini akan dimanfaatkan untuk muhasabah diri dan merancang hala tuju masa depan. Sejak penubuhan UMNO, sayap pemudanya dikenali sebagai satu pergerakan yang bersuara lantang, bersikap tegas dan keras. Pendek kata, pemuda UMNO mengambil peranan sebagai pressure group atau kumpulan pendesak. Di zaman Datuk Harun juga, pemuda telah menjadi kumpulan pendesak yang begitu lantang. Ya, sehingga kan timbul wujud sama ada parti dalam parti. Ya, jadi kerana waktu itu kita nak membetulkan ketidakseimbangan ini, dan ketidakseimbangan ini wujud bukannya oleh kerana dasar kita tidak betul, tetapi oleh kerana masyarakat kita mempunyai banyak kekurangan-kekurangan. Setuju atau tidak, itu sejarah. Namun walaupun selepas era itu pemuda UMNO terus bersuara garang, Tan Sri Musa Hitam ketika itu Timbalan Presiden UMNO terpanggil untuk mengingatkan pergerakan pemuda jangan dicengkam apa yang beliau sifatkan sebagai sindrom bisu. Beliau mahu bukan saja pemuda UMNO, malah orang Melayu sendiri bersikap kurang ajar. Harus mengambil sikap berani kurang ajar sikit.
Kuajar maknanya berani bertanya, berani mengkritik, berani bangun menghadapi sesuatu isu dan bukan tunduk semata-matanya. Pada pendapat saya, ini ialah merupakan apa yang saya senantiasa anggap sebagai, kalau dalam politik lah, politik positif. Pemuda UMNO masa kini mempunyai 700,000 ahli. Bukan itu sahaja, ia disokong 100,000 ahli putera UMNO. Pemuda adalah satu suara yang akan sebagai pewaris bangsa. Jadi mereka perlu lebih perlu menonjol seperti golongan pendesak. Apa-apa benda-benda yang tidak betul akan cuba disuarakan. Tapi kalau kita masuk, kita hentak meja dan sebagainya dan kata kita samsing dan sebagainya, itu pun okey. Kita boleh terima. Tapi pendekatan kita kenalah bermula dengan yang berhemah. Namun adakah apa yang dikhawatiri Tan Sri Musa lebih 15 tahun lalu melanda pemuda UMNO masa kini? Dan kalau sekiranya kita merusuh, kalau sekiranya kita lihat kepada keadaan huru-hara, bukan sahaja kita yang merana, tetapi mereka juga, anak cucu mereka juga, seperti 13 Mei akan wujud satu keadaan yang tidak boleh dikembalikan dengan wang ringgit, dengan meminta maaf. Tidak dinafikan dengan pendekatan sendiri, pelbagai objektif dan tuntutan pemuda dewasa ini sudah dicapai. Tetapi ALPA akan membawa padah. Lebih penting daripada itu ialah untuk melihat kepada idealisme pemuda, melihat kepada perjuangan pemuda itu sendiri. Perkara-perkara pokok yang kadang-kadangnya kita tidak ada masa untuk memikirkannya kerana kita terlalu sibuk memikirkan kedudukan dan survival pergerakan kita. Ikuti ucapan dasar Presiden UMNO Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi Khamis 21 Julai secara langsung di TV3. Seorang kaki pancing ditemui mati dengan kepala hampir putus di Kelar. Orang awam menemui mayat lelaki itu kira-kira jam 7.30 pagi tadi di dalam semak di bawah talian Bolton Tinggi, Tenaga Nasional Berhad, TNB Paya Rumput, Damansara Jaya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Hazam Abdul Halim berkata polis mengklasifikasikan kes itu sebagai bunuh dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mangsa dipercayai diserang lebih 2 orang ketika memancing di sebuah kolam berdekatan. Polis turut menemui peralatan memancing dan ikan berhampiran mayat. Lelaki berusia lewat 30-an itu dipercayai dibunuh tengah malam semalam sebelum mayatnya ditemui. Identiti mangsa belum dikenal pasti kerana tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui. Mahkamah Magistrate Pulau Pinang hari ini mendakwa seorang lagi lelaki atas dakwaan menyebabkan kematian ke atas remaja berusia 18 tahun Asrin Mohsin 25 Jun lalu. Muhammad Faizal Muhammad 19 tahun dari Tanjung Tokong, Pulau Pinang, lelaki ke-6 didakwa di mahkamah sama dalam tempoh seminggu. Magistrate Ainul Syahrin Muhammad menetapkan 7 September ini bagi sebutan semula kes itu bersama 5 tertuduh lain. 5 tertuduh itu termasuk seorang remaja bawah umur dihadapkan ke mahkamah sama Jumaat lalu. Mereka menghadapi tuduhan menyertai satu perhimpunan haram di Persiaran Geni antara jam 3 dan 3.30 pagi 25 Jun lalu dengan tujuan mencederakan Asrin sehingga menyebabkan kematiannya. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori dan dibaca bersama Seksyen 149 Kanun Keseksaan. Seorang lagi mangsa runtuhan jejambat bertingkat lingkaran Meru di Lebuh Raya Lebah Kelang Baru NKVE meninggal dunia siang tadi. Muhammad Abdul Malik, 38 tahun, korban kedua runtuhan 10 Julai lalu. Mangsa sebelum ini dilaporkan koma sejak dimasukkan ke unit rawatan rapi Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang pada hari kejadian. Dia mengalami kecederaan parah di bahagian kepala. Mangsa pertama meninggal dunia pagi Sabtu lalu. Abdul Malik menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 4.50 pagi tadi. 3 lagi pekerja warga Bangladesh masih dirawat di hospital berkenaan. Pilihan Raya Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank NIUB 2005 yang berlangsung hujung minggu lalu mencatat peratusan ahli yang keluar mengundi yang amat rendah. Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja Muhammad Zubir Muhammad Basri ketika mengumumkan demikian berkata daripada jumlah ahli kesatuan yang dianggotai 23,387 orang, hanya 6,436 ahli yang keluar mengundi.
Menurut Muhammad Zubir, pemilihan ini penting bagi menentukan pencalonan untuk Majlis Eksekutif Kebangsaan yang membabitkan 9 jawatan utama yang akan berlangsung 7 Ogos ini. Hakikatnya, kurang 30% yang membuang undi di 9 cawangan NIUP. Saya ingin memaklumkan dari segi statistik pilihan raya Kesatuan Kebangsaan Pekerja NIUP 2005, berasaskan jumlah keanggotaan bagi setiap cawangan, bilangan atau peratus ahli-ahli yang keluar mengundi pada keseluruhannya adalah 27.5%. Ini tidak memberi satu gambaran yang menunjukkan bahawa ahli-ahli NIUP telah datang untuk mengundi. Kalau kita bandingkan dengan pilihan raya umum, peratusnya kemungkinan 60% secara keseluruhan. Tetapi sini peratus anggota yang keluar mengundi pada keseluruhannya adalah 27.5% sahaja. Yang pasti pilihan raya 6 dan 7 Ogos nanti menyaksikan Abdul Jalil Abdul Hamid dan Muhammad Fauzi Syamsuddin berentap untuk kerusi Presiden NIUP yang baru. Abdul Jalil mendapat 7 pencalonan sementara Muhammad Fauzi 2 pencalonan. Nama Abdul Jalil dicalonkan oleh Kedah, Pulau Pinang, Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban, Kelang dan Johor. Sementara Muhammad Fauzi dicalonkan oleh Pahang dan Kelantan. Mengikut trend keputusan pencalonan daripada 9 cawangan NIUP, 7 cawangan iaitu cawangan Kedah, Penang, Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban, Kelang dan Johor adalah merupakan pencalonan yang memihak kepada kumpulan Cik Abdul Jalil bin Abdul Hamid. Bagi cawangan Pahang dan Kelantan, pencalonan bagi pegawai utama NIUP adalah daripada kumpulan Cik Muhammad Fauzi bin Syamsuddin. Calon-calon yang telah dicadangkan bagi pemilihan pegawai-pegawai utama bagi jawatan Presiden Cik Abdul Jalil bin Abdul Hamid dan Cik Muhammad Fauzi bin Syamsuddin, mana hanya 2 calon yang telah dicadangkan untuk pemilihan pegawai utama jawatan Presiden. Berdasarkan statistik yang keluar mengundi, sejumlah 256 anggota dari Kelantan dan Pahang menjalankan tanggungjawab mereka hujung minggu lalu, iaitu kurang 4%. NIUP menghadapi krisis kepimpinan sejak Oktober 2001 dan atas perintah mahkamah, Kesatuan Sekerja terbabit kini dalam usaha mengatasi krisis itu. Pemilihan bulan depan akan menentukan barisan kepimpinan NIUP dari tahun 2005 hingga 2008. Berminat menjadi pembaca berita? Berusia 23 hingga 35 tahun, warga negara Malaysia, fasih berbahasa Malaysia dan Inggeris, berwatakan menarik, kelayakan minimum diploma ke atas. Sila hantarkan permohonan anda beserta gambar terbaru ke alamat berikut: Pengarah Divisyen Berita dan Ehwal Semasa TV3, Sri Pentas nombor 3, Persiaran Bandar Utama 47800 Bandar Utama, atau email ke newsreader@tv3.com.my. Berita urus niaga, KUB Malaysia Berhad hari ini mengumumkan peletakan jawatan Datuk Hassan Harun selaku pengerusi berkuat kuasa 15 Julai 2005. Beliau turut melepaskan jawatan pengerusi di dalam syarikat bersekutu KUB Malaysia iaitu Computer Forms Berhad serta 5 anak syarikatnya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KUB Malaysia Izam Yusof, pelantikan pengerusi baru akan dimaklumkan selewat-lewatnya bulan depan. Buat sementara waktu, pengarah Datuk Nordin Baharudin akan merajui pasukan lembaga pengarah syarikat. Datuk Hassan menurut kenyataan syarikat akan memberi tumpuan kepada pengurusan Sekolah Tinggi Wadi Sofia yang ditubuhkannya di Kelantan. Pelabur tempatan dan asing terutamanya pelabur runcit kini boleh melabur dalam pasaran bond berikutan penyenaraian dana bond indeks ABF Malaysia di papan utama Bursa Malaysia hari ini. ABF Malaysia adalah dana urus niaga pertukaran ETF pertama di negara ini.
Bond ETF bukan sahaja pertama di Malaysia tetapi di Asia Tenggara. Pelancaran ABF dirasmikan Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Dan dagangan sulungnya di paparan utama Bursa Malaysia mencatatkan premium 0.007 sen. It will benefit the retail investors who in the past have been it's been very difficult for them to access the fixed income investments simply because of the size of investments required. So this makes it a lot more affordable for the retail investors. Antaranya dana itu akan dilaburkan dalam portfolio bond-bond kerajaan dan separa kerajaan. Oleh itu dalam satu pembelian, pelabur boleh melabur di dalam portfolio security berkenaan. Kedua, kerana ia didagangkan di bursa, pelabur boleh mengetahui harga dan perdagangan yang berlaku pada masa benar. Itu memberi mereka kebebasan untuk melakukan jual beli. Permintaan bond ETF dijangka rancak dengan terbitan 192 bilion bond belum tebus kerajaan Malaysia dan bond separa kerajaan sehingga akhir Mei 2004. ABFM diuruskan M Investment Management Sdn Bhd. CIMB Principal Asset Management Berhad mensasar untuk melancarkan 2 hingga 3 lagi dana pelaburan global menjelang akhir 2006. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Noripah Kamso berkata CIMB Principal akan melaburkan 90% daripada jumlah dana peruncitannya yang bernilai 810 juta ringgit untuk tujuan itu. Siang tadi berlangsung majlis pelancaran dana unit trust global pertama di Malaysia, Global Titans Fund, bernilai 250 juta ringgit. Katanya dana pelaburan luar terbaru itu menawarkan 50 hingga 90% pendedahan kepada pasaran equity di Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun. So effectively, we have plans in hand to fully utilize that 810 million ringgit. Now that we have utilized the 250 million, we have the balance to look into at least 2 or 3 more funds to launch. CIMB Principal bersama sekutunya, Principal Global Investors, akan menguruskan 500 juta unit dana baru itu. Seperti dijanjikan, kita ikuti senarai pemegang 2 jenis permit import atau AP yang diedarkan oleh Pejabat Perdana Menteri petang tadi. AP terbuka yang pengeluarannya dihentikan pada 1988 membenarkan pemegang untuk mengimport kereta baru dan terpakai. Manakala AP franchise pula dikeluarkan kepada syarikat yang memeterai perjanjian agensi eksklusif secara langsung dengan pengeluar kereta luar negara. 4 individu tertera sebagai pemegang terbesar AP. Mereka ialah Tan Sri Nasimuddin SM Amin, Datuk Syed Azman Syed Ibrahim, Datuk Muhammad Hanif Abdul Aziz dan Datuk Azuddin Ahmad. Mereka berempat mempunyai lebih 25,000 AP. Pegangan mereka adalah antara lebih 67,000 AP yang dikeluarkan sejak tahun 1970. 35 syarikat tersenarai sebagai pemegang AP franchise. Permohonan paling awal diluluskan pada tahun 1977 dan yang terakhir tahun lalu. Cartridge Sdn Bhd mempunyai lebih 1,200 AP, sementara Directional Sdn Bhd pula lebih 800 permit. Humal Motor pula mempunyai lebih 8,500 AP. Pemegang saham utamanya ialah Tan Sri Vincent Tan dan Sam Dabi Berhad. Tan Sri Nasimuddin SM Amin dan Datuk Salahuddin SM Amin yang menguasai Nazakia pula mempunyai lebih 8,400 permit import. Mereka juga mempunyai 76 AP untuk mengimport kereta mewah seperti Ferrari dan Rolls-Royce. Orang yang sama juga mempunyai 419 AP untuk membawa masuk kereta Mercedes-Benz dan Mazda. Tan Sri Nasimuddin juga mempunyai 293 AP untuk mengimport kereta Peugeot. Datuk Mauzani Tun Mahathir bersama Raziwil Muhammad pula mempunyai 95 AP untuk mengimport kereta Porsche dan Saab. Dalam pada itu, Westar Motorsport yang mengimport kereta Honda mempunyai lebih 7,600 permit. Individu sama juga mempunyai hampir 6,000 permit untuk mengimport kereta Ford dan Chevrolet. Dalam pada itu, Amazing Tempo pula mempunyai lebih 2,000 permit yang diluluskan tahun lalu untuk mengimport kereta jenis Walt. Menurut senarai lampiran Pejabat Perdana Menteri Tan Sri Nasimuddin dan Datuk Salahuddin serta Datin Zaliha Ismail juga mempunyai 192 permit untuk mengimport kereta jenama Brabus. Dalam pada itu, USF Highcom Malaysia mempunyai lebih 2,000 permit untuk mengimport kenderaan jenis Madira dari India. Import kenderaan dari China dari jenis Chery pula dimiliki Alado Bumi Automobil. Sementara itu, Datuk Sri Syed Azman Syed Ibrahim bersama Datuk Muhammad Hanif Abdul Aziz pula mempunyai lebih 2,000 permit untuk mengimport kereta jenama Suzuki dan Audi. Dan berikut pula antara penerima AP terbuka dari tahun 1970 hingga 1988.
Sejak dikeluarkan pada tahun 1970, sejumlah 76 syarikat telah diberi hak untuk memiliki AP terbuka. Dan untuk tahun 2005 sahaja, sejumlah 17,526 AP terbuka dikeluarkan. Antara penerima AP terbuka melebihi 500 AP pada tahun 2005 adalah seperti berikut. Ia termasuk syarikat Naza Konsortium Sdn Bhd yang pemegang sahamnya Tan Sri SM Nasimuddin dan Datuk SM Shalahuddin. Syarikat Naza menerima AP terbuka yang paling banyak iaitu 3,112 daripada lebih 17,500 yang diluluskan pada tahun 2005. Kedua terbanyak Wang Selamat Sdn Bhd dengan 726 AP. Kalau segi politik juga kita hilang, maka umat Melayu tidak boleh berbangga. Kita hanya akan menjadi satu bangsa merempat di tanah air kita sendiri. Sebagai bangsa Melayu yang bermartabat dan maruah, kita perlu balik kepada perjuangan asal. Perjuangan kita ialah membela bangsa, agama dan negara. Menuju UMNO yang cemerlang, gemilang dan terbilang bermula 20 Julai ini. Seketika nanti Saiful Anwar hilang dipercayai dilarikan orang. Laporan luar negara, Bangkok memberi jaminan kuasa darurat yang diberi ke atas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tidak akan disalahguna. Perkara ini disuarakan Menteri Dalam Negeri Thailand, Chitchai Vanashatia, menjelang mesyuarat Menteri-Menteri Kanan Thailand petang tadi. Mesyuarat itu bagi membincangkan cara melaksana kuasa darurat ke atas konflik wilayah selatan. Menurut Vanashatia, sebarang tindakan di bawah kuasa baru itu akan diperhalusi terlebih dahulu dan hanya dilaksanakan jika perlu. Ini kerana pihaknya memahami kebimbangan orang ramai mengenai undang-undang itu yang juga menjadi agenda mesyuarat petang tadi. Semalam, Ketua-Ketua Keselamatan Thai mengesahkan pelaksanaan dekri itu ke atas wilayah selatan setelah mendapat kelulusan Kabinet dan Raja Bumi Bol Adul Yadesh. Pelaksanaan dekri itu mencetuskan kontroversi di kalangan orang ramai selain dibidas pihak media yang bimbang ia akan diseleweng pentadbiran Thaksin. Akhbar berbahasa Inggeris The Nation menyifatkan undang-undang baru ini bersifat diktator dan bakal mengundang lebih banyak keganasan. Manakala akhbar Thai Post pula menyamakan undang-undang ini seperti kuasa polis rahsia Nazi, Gestapo. Undang-undang kuasa darurat itu bagi mengganti undang-undang tentera di 3 wilayah selatan yang dihimpit konflik pemisah. Di bawah undang-undang ini, Perdana Menteri boleh mengarahkan perintah berkurung, menapis berita, memintas talian telefon, melarang perhimpunan awam serta menahan suspek tanpa sebarang tuduhan. Dan Malaysia sebagai rakan seanggota ASEAN mahu kuasa darurat yang diamanahkan kepada Perdana Menterinya digunakan dengan cara yang bijaksana agar suasana aman dapat diwujudkan kembali. Di kawasan itu, ini adalah hal dalaman negara Thai, tapi kita semestinya sebagai rakan yang rapat dan akrab sentiasa memantau dan mengikuti perkembangan dengan teliti. Menurut Datuk Seri Syed Hamid, kerajaan Thailand perlu melihat kembali masalah secara menyeluruh dan merancang kaedah yang boleh mengembalikan keyakinan penduduk selatan negara itu. Bagi pemerhati di Malaysia pula, akta darurat yang dilaksanakan Thaksin dilihat tidak akan dapat menyelesaikan konflik di wilayah selatan. Menerusi akta itu, Thaksin dikatakan sebenarnya mahu meningkatkan pengaruh politik, memandangkan sokongan yang merosot terhadap kerajaan pimpinannya di wilayah berkenaan sejak pilihan raya lalu. Akta kuasa darurat itu sendiri sebenarnya ingin memberi kuasa yang lebih luas kepada Thaksin. Dengan kuasa yang lebih luas tersebut, Thaksin boleh melakukan apa saja ataupun segala mekanisme yang terdapat di dalam akta tersebut untuk menangkap orang-orang ataupun rakyat-rakyat tempatan yang dirasakan memberi ancaman keselamatan di wilayah tersebut tanpa waran. Dan juga Thaksin dibenarkan untuk menyekat sebarang penyebaran keluar berita-berita berkenaan dengan kekejaman-kekejaman yang dia akan lakukan ke atas mereka-mereka yang dianggap boleh memberi ancaman kepada keselamatan di wilayah selatan Thailand ini.
Akta darurat ini juga sebenarnya akan menyebabkan umat Islam di selatan Thai akan terus tertindas. Mereka akan terdedah kepada tindakan ketenteraan yang sebelum ini terbukti melampau. Ini adalah suatu isu yang bersifat global. Ini juga sebenarnya adalah sebahagian daripada agenda kempen memerangi keganasan yang ditaja oleh Amerika Syarikat. Jadi umat Islam seluruh dunia tidak boleh bersifat defensif. Mereka harus maju ke hadapan untuk menunjukkan dan menerangkan kepada dunia aspirasi Islam yang sebenarnya. Dalam perkembangan berkaitan, seorang tentera maut sementara rakannya cedera parah ditembak lelaki bersenjata di selatan Narathiwat. Kejadian berlaku ketika sekumpulan 8 pegawai Marine dalam perjalanan pulang ke pangkalan tentera Sri Sakon. Kejadian berlaku jam 6.30 petang semalam waktu tempatan. Kenderaan mangsa ditembak penyerang yang menyembunyikan diri. Drama berbalas tembakan itu berlanjutan selama 10 minit sebelum penyerang melarikan diri. 3 letupan turut menggegarkan Narathiwat awal pagi tadi mengakibatkan 2 mangsa cedera. 2 daripada letupan berlaku di bandar Narathiwat sementara 1 letupan lagi berlaku di daerah Rangai. Letupan turut berlaku di hadapan pejabat kesihatan bandar Narathiwat mengakibatkan seorang anggota polis dan tentera cedera ketika melintasi kawasan berkenaan. Ketika kejadian, mangsa sedang mengiringi beberapa guru ke tempat kerja. Dalam satu lagi kejadian berasingan, 2 mangsa cedera terkena tembakan oleh penembak curi di daerah Rangai. Semua serangan di selatan Thai sebelum ini didakwa didalangi oleh gabungan kumpulan pemisah, jenayah terancang dan penyeludup. Sukan kita bersama Fazil Muhammad Rais. Malam ini kita ada perkembangan rugby dan squash. Cerita Nicole David menjelang terbuka Malaysia hujung bulan ini. Persiapan bola sepak sukan C Manila, Bishkek tunggu suntikan Titus Palani. Salam sejahtera. Pengalaman yang ditimba Titus James Palani di Perancis akan diuji sepenuhnya pengendali kebangsaan Betalan Bishkek. Titus yang dianggap pemain remaja sensasi setuju menyertai skuad bawah 23 tahun negara untuk persediaan ke Sukan C. Jurulatih Betalan Bishkek petang tadi mengesahkan Titus Palani akan menyertai 47 pemain lain yang telah mendaftar diri sejak semalam. Bagaimanapun, sehingga jam 6 petang tadi, Titus masih belum muncul di pekarangan FAM. Mungkin kerana latihan hanya akan diadakan pada sebelah malam.
but I've heard so he's a very talented football player. He was very young when he went to French. I could have a meeting now before this interview with his father, and we talked over. He is coming to our training. Namun seperti pemain lain, Titus akan diuji Bishkek dalam beberapa seri perlawanan persahabatan minggu ini. Selepas itu, 22 pemain terbaik akan ke Poland awal bulan depan untuk seri perlawanan yang lebih mencabar. Ketika ini, pemain lincah Perlis Ivan Yusof, Muhammad Noor Ismail Perak dan Rudy Ramli Selangor PKNS masih dilanda kecederaan. Kejohanan rugby NS Royal Sevens mendapat penyertaan yang menggalakkan dari pasukan dalam dan luar negara. Kejohanan akan berlangsung Sabtu dan Ahad ini di Padang Sekolah Menengah KGV Seremban. Dua kategori dipertandingkan iaitu trofi yang amat mulia tuan bagi Division Kelab dan Piala Milo untuk sekolah. 24 kelab dan 16 sekolah dalam dan luar negara telah mengesahkan penyertaan. Antaranya juara tahun lalu Division Kelab NS Wanderers, Cobra dan Taiwan. Tambah menarik, ia turut menyaksikan penampilan 24 pemain dari Fiji yang beraksi untuk pasukan masing-masing. Siang tadi berlangsung sidang akhbar dan penyerahan cek dari penaja utama kejohanan Bata Marketing Sdn Bhd yang diwakili pengarah urusannya Masilo Pace kepada penaung KRSN Tunku Nakiyuddin Ibni Tuanku Jaafar. Setelah hampir sebulan berita mengenai Kompleks Belia dan Sukan Negeri Johor kami siarkan, sudah ada perubahan yang nyata menggembirakan pengguna. Sebagaimana janji Esko bertanggungjawab, kompleks itu kini sedang dibaik pulih bagi memastikan ia tidak disia-siakan sebagai kemudahan terbaik untuk rakyat Johor, khususnya di Johor Bahru. 2 hari lalu kami sekali lagi mengunjungi kompleks berkenaan setelah mendapat maklumat bahawa laporan buletin utama 19 Jun lepas mula membuahkan hasil. Kerja membaik pulih bangunan serta kemudahan sedang rancak berjalan. Paling ketara dinding bangunan pentadbiran yang diberi sentuhan baru dengan warna cat yang lebih ceria. Begitu juga dengan beberapa kemudahan seperti tandas dan gelanggang silat. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada TV3 kerana perhatian TV3. TV3 ni seolah-olah macam penyambung antara orang ramai, antara rakyat dengan kerajaan dan juga antara kerajaan dengan rakyat. Syabas TV3. Namun mereka mahu kerja membaik pulih ini dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya bahagian tertentu sahaja. Kalau kita lihat sekarang ni, kawasan pusat kompleks sokan ni telah dibaik pulih semacam mana yang telah kita lihat di belakang, kawasan belakang kita. Dan juga walau bagaimanapun masih lagi kekurangan pada tempat permainan kort tenis, masih lagi tak di-upgradekan. Saya berharap di sinilah kalau boleh kawasan permainan tenis pun diambil kira juga untuk dibaiki agar dapat lebih sempurna lagi. Mereka sebenarnya begitu lega dengan keputusan kerajaan untuk membekukan peruntukan bagi pembinaan kemudahan baru sukan. Sebaliknya menyokong penuh agar semua kemudahan sedia ada dipelihara dan dibaik pulih. Kami amat berbangga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib kerana selepas rintihan kami yang Amat Berhormat telah mengeluarkan kenyataan bahawa semua stadium baru tidak akan dibina di negara kita ini. Stadium yang ada sekarang ni dinaikkan taraf, di-upgradekan. Squash kejohanan World Games di Duisburg, Jerman. Malam ini, Nicole David turun pada peringkat separuh akhir menentang pilihan ketiga Linda Eriani dari Britain. Bagaimanapun, pemain lelaki negara Ong Beng Hee terkandas pada suku akhir. Beng Hee tewas kepada pemain pilihan ketiga James Willstrop dari England. Bagi Nicole khususnya, kejohanan di Duisburg adalah persiapan penting sebelum kejohanan terbuka Malaysia di Bukit Jalil 27 hingga 30 Julai ini. Karier Nicole, 22 tahun, kini sedang memuncak sejak menjadi pemain profesional pada tahun 2000. Dia kini pemain nombor 3 dunia dalam ranking squash profesional wanita WISPA. Justru terbuka Malaysia tahun ini dianggap peluang paling cerah buat Nicole untuk meraih kejohanan berprestij di tempat sendiri. Tahun lalu dia tewas perlawanan akhir di tangan pemain nombor 1 dunia Rachel Granum dari Australia.
Ini pula tentang Liu Xiuai, pemain golf tunggal dari Malaysia yang sudah beberapa tahun beraksi dalam kejohanan di Eropah. Mungkin agaknya hanya tuah belum memihak beliau. Golf terbuka Kanada, Xiuai sebenarnya boleh menamatkan permainan dalam kelompok 10 pemain terbaik. Namun catatan par pada pusingan ketiga, diikuti 3 di atas par pada hari terakhir menyebabkan kedudukan beliau terus merosot. Pun begitu, secara keseluruhan pencapaian Xiuai masih boleh dibanggakan. Xiuai mengakhiri permainan pada 292 di atas par untuk berkongsi di tempat ke-28. Mina Lee dari Korea Selatan juara dengan 289 pukulan, 9 di bawah par. Kejohanan menawarkan hadiah $1.3 juta Amerika. Kritik sudah dijawab dengan merangkul kejuaraan terbuka British, gelaran meja yang keduanya musim ini. Dan kini giliran Tiger Woods pula untuk menilai senario golf dunia. Bagi Woods, ada 4 pemain yang masih mampu menggugatnya daripada menguasai sukan golf antarabangsa. Vijay Singh, Ernie Els, Phil Mickelson dan Retief Goosen itu antara 4 pemain yang disifatkan Woods sebagai pencabar utamanya. Begitupun sepanjang 4 hari terbuka British di St Andrews, cabaran mereka sekadar tenggelam timbul. Pusingan terakhir tekanan buat Woods hanya datang dari pemain tuan rumah, Colin Montgomery dan Jose Maria Olazabal dari Spanyol. Kelebihan 2 pukulan Woods masuk hari terakhir dikurangkan kepada 1 pukulan oleh Monty dan Olazabal. Titik perubahan berlaku pada lubang ke-12 apabila Woods melakukan birdie, manakala 2 pencabar terdekatnya bogey. Vijay sekadar bermain par 72 untuk berkongsi tempat ke-5 bersama Goosen yang melakukan 74-2 di atas par. Cabaran Els dan Mickelson sudah goyah dari awal lagi, meninggalkan Woods untuk kembali membuktikan dia memang sensasi golf dunia ketika ini. Bola sepak Piala Emas CONCACAF, Panama dan Kolombia akan berentak pada perlawanan peringkat separuh akhir. Panama mengejutkan Afrika Selatan 5-3 menerusi sepakan penalti. Manakala dalam pertemuan di antara Kolombia dan juara bertahan Meksiko, Kolombia menang 2-1. Perlawanan peringkat suku akhir, Kolombia menentang Meksiko. Tanpa gol pada babak pertama, rentak 45 minit berikutnya lebih menarik. Minit ke-59, Kolombia mula di depan. Berpunca hantaran daripada Jairo Patino, rakannya Jaime Castillon menanduk masuk gol pembukaan perlawanan. 5 minit berselang, minit ke-64, Meksiko bangkit. Gol hasil jaringan Gonzalo Pineda membolehkan Meksiko menukar kedudukan kepada 1-1. Minit ke-75 dari satu kedudukan yang tidak disangka-sangka, Moises Munoz merimbat gol kemenangan Kolombia. Kolombia 2, Meksiko 1. Dengan itu, sekianlah perasukan untuk malam ini. Suhaimi dan Noliza akan kembali menyambung berita. Salam hormat dan selamat malam. Seorang pelajar 13 tahun cuba dikesan keluarganya selepas hilang 8 Julai lalu dipercayai dilarikan orang. Bapanya Abdul Halim Saad mendakwa Saiful Anwar dilarikan ketika pulang dari mengaji Al-Quran. Menurut Abdul Halim, beliau membuat laporan polis pada 10 Julai lalu di Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya. Adik jirannya berusia 30 tahun disyaki terbabit dalam kejadian jam 9.30 malam itu. Malam lah lepas mengaji. So, dia balik mengaji tu, abang dia ambil dah tak ada. Dan saya mensyaki suspek ni lah. Orang ni lah yang bawa ni sebab masa abang dia nak pergi ambil tu, dia ni ada menunggu. Abdul Halim kini berada di Langkawi Kedah selepas beliau mendapat petunjuk baru mengenai lokasi Saiful Anwar. Beliau merayu orang ramai yang tahu mengenai Saiful Anwar menghubungi nombor tertera. Mengakhiri bulletin utama malam ini, kita saksikan usaha Ashrita Foreman untuk memecahkan rekod dunia bermain hula hoop. Dan selepas ini sama-sama kita ikuti sebuah lagi kisah masyarakat dalam rancangan Bersamamu. Dengan itu